Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Kadang-kadang kita rasa pelik. Menteri Kewangan dengan timbalan Menteri Kewangan ni tak duduk dalam grup WhatsApp yang sama ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, tonton video klip ini dulu. Pinjam dari bank dengan kolateral atau jaminan cagaran daripada wang KWSP. Itu sebab kita buat fasiliti sokongan akaun 2. Kita tak sebut dan kita tak akan sebut ia adalah cagaran. Cagaran maksudnya apa? Maksudnya mempunyai hak untuk menguatkuasakan cagaran apabila berlakunya kegagalan pembayaran di pihak peminjam. Immediate hutang 5,000 tak bayar, immediate ambil 5,000. Itu cagaran. Tetapi FSA ini bukan cagaran. FSA ini fasiliti sokongan akaun 2, memberi pinjaman bank tidak boleh menggunakan pemberi pinjaman iaitu bank tidak boleh menggunakan simpanan KWSP sekiranya ahli gagal membayar ansuran pinjamannya. Tak boleh. Ini adalah kerana FSA 2 adalah merupakan suatu pengeluaran bersyarat hanya boleh keluar umur 50 atau 55 tahun sahaja, di mana bayaran pengeluaran hanya akan dibuat apabila ahli telah memenuhi syarat pengeluaran sampai umur itu. Jadi dia berbeza dengan konsep cagaran. Satu lagi, penggadai mempunyai hak milik ke atas aset hartanah yang digadai pada ketika pinjaman dibuat memandangkan cagaran diberikan untuk menjamin kewajipan membayar. Itu kalau cagaran. Tetapi FSA 2 tidak, ya, bukan begitu. FSA 2 ahli mempunyai hak untuk membuat pengeluaran apabila ahli mempunyai syarat pengeluaran yang ditetapkan iaitu mencapai umur 50 atau 55 tahun. Ini kerana ahli masih berada dalam KWSP sehingga 50 tahun, 55 tahun, dilindungi di bawah Seksyen 51 Akta KWSP 1991. Nampak dengan jelas di situ ketika mengumumkan program untuk pinjaman daripada bank berkaitan dengan akaun KWSP ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan jelas menyebut bahawa ianya merupakan pinjaman yang ada kolateral ataupun cagaran. Tetapi semalam di Dewan Negara, Timbalan Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan tiba-tiba sebut bahawa FSA 2 ini bukan cagaran. Sebaliknya FSA 2 ini akan menyaksikan bank-bank tidak boleh mengambil duit KWSP yang telah diletakkan oleh para pencarum sebagai apa? Sebagai tempelan ke kalau bukan cagaran? Sekiranya kalau para peminjam tersebut gagal membayar ansuran bulanan. Jadi kiranya Datuk Seri Ahmad Maslan nak kata, kalaulah para peminjam yang menggunakan fasiliti FSA 2 ini gagal membayar ansuran bulanan mereka, maka bank tidak akan usik duit mereka itu. Sebaliknya mereka ini akan dikenakan tindakan apa? Penalti, blacklist, sikris, sitos, bankrupt, mana satu? Jadi kalau dah benda itu berlaku, apa bezanya FSA 2 ini dengan pinjaman peribadi yang biasa-biasa? Sebab selama ini yang membezakan antara FSA 2 dengan pinjaman peribadi yang biasa-biasa ialah FSA 2 ini mempunyai wang KWSP yang at least minimum RM3,000 dalam akaun 2 sebagai cagaran kepada pinjaman tersebut. Tapi bila Datuk Seri Ahmad Maslan kata ianya bukan cagaran, benda ini menimbulkan perasaan yang pelik, perasaan yang kelakar dan yang paling utama sekali mengeriukan. Sebab benda ini sangat berubah-ubah. Cuma soalan dekat sini, adakah Datuk Seri Ahmad Maslan enggan menyebut perkataan cagar itu kerana takut akan ada pihak yang mencabar FSA 2 ini di mahkamah kerana penggunaan perkataan cagar tersebut? Kerana macam mana kita tahu perkara 51 Akta KWSP dengan jelas menyatakan bahawa duit KWSP tidak boleh ditahan, tidak boleh dicagar dalam apa jua keadaan sekalipun. Dengan secara tidak langsung, ini telah menyebabkan tindakan mencagarkan duit KWSP kepada pinjaman bank ini merupakan satu tindakan yang salah dari segi undang-undang. Adakah dengan menegaskan bahawa FSA 2 ini merupakan bukan cagaran, maka Datuk Seri Ahmad Maslan cuba hendak mengelirukan Dewan, cuba hendak mengelirukan masyarakat bahawa ini bukan cagaran, you tak boleh ambil tindakan undang-undang berdasarkan kepada perkara 51 Akta KWSP tersebut. Dan sekiranya kalau ini berlaku, saya cakap terus terang, Ahmad Maslan memandang
memandang rendah kepada tahap intelek rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Otak engkau. Budak pasti pun tahu kalau kita letak something dekat bank untuk pinjaman daripada bank, itu ialah cagaran. Kepada Datuk Seri Ahmad Maslan, berhentilah membodohkan rakyat. Kerana itulah kita kata, tindakan kerajaan ini memang sangat tergesa-gesa, bersifat kelang kabut, bersifat panik, dan yang paling utama sekali, mereka sendiri tak tahu apa yang mereka buat. Dan kepada anda rakyat Malaysia, anda masih mahu mempunyai kerajaan yang tak tahu apa yang mereka buat ni? Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.